Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bertemu lagi dalam perbahasan ilmu kita. Insya-Allah kita menyambung apa yang telah pun kita mulakan pada kuliah yang lalu, iaitu kitab yang mensyarahkan kepada kitab ataupun kepada salah satu bab dalam Zadul Ma'ad oleh Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, disyarahkan oleh Al-Allamah Muhammad Aman Ibn Ali Al-Jami, iaitu Asbab Insyirah Sadr, iaitu antara sebab-sebab ataupun penyebab kepada lapangnya dada, penyebab kepada ketenangan hati. Dan telah pun kita membacakan pada kuliah yang lalu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, fa'a'zamu asbab syarh as-sadri at-tawhidu ala hasba kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakun insyirah as-sadri sahibah, iaitu antara sebab a'zam, sebab yang besar ketenangan jiwa ataupun sebab yang besar dilapangkan dada seorang hamba itu adalah at-tauhid ala hasba kamalihi, iaitu ketauhidan seseorang berdasarkan juga kepada kesempurnaannya dan juga kepada kekuatan tauhidnya, dan waziyadah, iaitu pertambahan kepada tauhidnya. Dan kesemua itu adalah penyebab akan menyebabkan seseorang itu akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang dan dadanya yang luas, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang paling besar yang telah kita syarahkan dan telah kita bacakan apa yang disebut oleh Al-Allamah Muhammad Aman Ali Al-Jami, itu at-tauhid. Maka at-tauhid berdasarkan kepada kekuatan dan kelemahan sesuatu tauhid yang ada pada seorang hamba Allah Azza wa Jalla, dan juga wa yazidu wa yanqus, juga pertambahannya ataupun pengurangannya. Kerana asal kepada tauhid itu ataupun asas kepada tauhid itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila disebut keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka al-iman yazidu wa yanqus, iman dia bertambah dan dia berkurang. Yazid bi ta'atir rahman, dia akan bertambah dengan taat kepada Allah Ar-Rahman, dan dia akan berkurang bi ta'ati syaitan, kerana mentaati syaitan. Dan telah pun kita sebut tentang persoalan tauhid, iaitu ifraduhu bil ibadah, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya, yang dinamakan tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Dan ini adalah tauhid yang paling agung dan tauhid yang didakwahkan ataupun dibawakan oleh sekalian para nabi dan para rasul, iaitu la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya tauhid al-asma' wa sifat, tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan berikutnya tauhid
iaitu rububiyah, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah pun kita juga menyebutkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih, iaitu afaman yashrahu, sesiapa yang Allah mencerahkan, melapangkan sadrahu, dadanya untuk Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia akan berada di atas nur, cahaya daripada Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, sesiapa yang Allah berkehendakkan untuk memberi hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan mencerahkan dan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah nak menyesatkannya, wa man yurid an yudillahu, siapa yang Allah nak menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati dadanya sempit, harajan, susah, sulit, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olahnya dia naik ke suatu tempat yang tinggi. Maka ini adalah yang disebut sebagai hidayatullah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa Allah nakkan bagi hidayah kepada dia, Allah akan lapangkan dadanya. Sesiapa yang Allah nak bagi hidayah kepada dia, maka Allah akan menolong dia dengan meluaskan dadanya dan menenangkan jantung hatinya. Maka ini bermula dengan asas yang pertama adalah at-tauhid. Telah juga kita syarahkan sebelum pada kelas yang lalu bahawasanya tauhid, orang-orang yang tidak memahami tauhid dan orang-orang yang tidak tahu apa makna kandungan la ilaha illallah, maka dia tidak akan dapat memahami tauhid dengan benar. Barang siapa yang tidak dapat memahami tauhid yang benar, maka dia tidak akan dapat memahami dan mengetahui tuntutan daripada tauhid. Dan barang siapa yang tidak tahu tuntutan kepada tauhid la ilaha illallah, maka dia akan hidup dalam kesempitan, maka dia akan hidup dalam kegelapan, dan dia tidak akan merasakan hati dadanya lapang dan luas yang Allah rezekikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan benar. Maka sebahagian orang tertipu dengan kehidupannya apabila dia menyangka bahawa dia mentauhidkan Allah, tetapi dalam masa yang sama dia melakukan syirik tanpa disedari. Dalam masa yang sama dia mengharap kepada manusia. Dalam masa yang sama dia takut kepada manusia. Dalam masa yang sama dia begitu mengharap semuanya daripada manusia, dan dia pergi ke kuburan, umpamanya macam kita sebutkan, ke kuburan para wali dan memohon hajat kepada orang yang dah mati dan sebagainya. Maka dia rasa dia dekat dengan Allah, tetapi sebenarnya dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seumpama ini tidak akan bersih hatinya, kerana asas kepada lapangnya dada itu tidak terpenuhi, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman yuridillahu an yahdiyahu, sesiapa yang Allah nak bagikan hidayah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan dan melapangkan dadanya untuk Islam. Dan apabila kita sebut faman yuridillahu an yahdiyahu, apabila Allah nak bagi hidayah, maka hidayah itu ada dua. Satu dipanggil hidayatul irsyad wad dilalah wal bayan. Satu dipanggil hidayatul irsyad wad dilalah wal bayan. Hidayah ini adalah hidayah al-irsyad, petunjuk. Kemudian ad-dilalah, dilalah juga petunjuk, dan juga al-bayan, keterangan. Maka ini hidayah yang pertama. Hidayah yang berbentuk petunjuk. Hidayah yang berbentuk tanda. Hidayah yang berbentuk keterangan, al-bayan.
Yang kedua, hidayah berbentuk at-taufiq wal ilham. Yang kedua adalah hidayah yang berbentuk at-taufiq wal ilham. At-taufiq, bila kita sebut at-taufiq, taufiq, maksudnya sesiapa yang Allah mentaufiqkan dia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencerahkan dadanya dan dia dikurniakan taufik, iaitu yang bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia ini akan mendapat hidayah berbentuk taufik wal ilham. Dan hidayatut taufik wal ilham, maka itu yang bahagian yang kedua, dan itu sebenarnya hidayah yang penting. Wa hidayatut taufiq wal ilham yashrahu sadrahu lil Islam. Dengan adanya hidayah taufik dan ilham. Ilham sesuatu yang Allah rezekikan kepada dia. Ilham. At-taufiq, Allah rezekikan kepada dia suatu hidayah yang akan menyebabkan dia, Allah lapangkan dadanya. Wa yuhibbul Islam, dan akan menyebabkan dia akan mencintai Islam. Wa yafrahu bil Islam, dia akan menyebabkan dia sayang dan cinta kepada Islam. Alladhi huwa al-istislam wal inqiyad. Al-istislam, menerima, wal inqiyad, tunduk. Yara min nafsihi mahabbat al-Islam, dia merasakan dalam hati dan jantungnya begitu mencintai agama Islam dan syariat Allah dan syariat Rasulullah. Wa mahabbatul iltizam, dan juga ada suatu iltizam, nakkan melazimi agama. Wa mahabbatul istiqamah, dan dia akan Allah rezekikan kepadanya istiqamah, berterusan di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Wa idza ra'a al-'abdu min nafsihi hazihi al-ma'ani, dan apabila seorang hamba merasakan ianya ada di dalam hati jantungnya yang berbentuk taufik dan ilham ni tadi, maknanya annallah syaraha sadrahu, maka Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Wa hadahu, dan Allah bagi dia hidayah. Wa hazihi hidayatul irsyad wad dilalatu wal bayan tatba'u dhalika hidayatut taufiq. Dan inilah hidayah pertama, dia dapat hidayatul irsyad, hidayah yang menunjuk kepada jalan yang benar. Kemudian Allah rezekikan kepada dia ikut jalan yang benar tu. Kerana ada di sana orang yang Allah Subhanahu wa taala beri dia hidayatul irsyad wa dilalah. Ada orang yang Allah bagi kepada dia hidayatul irsyad wa dilalah. Maksudnya Allah bagi kat dia ada petunjuk kepada dia kepada kebenaran. Ada petunjuk, dia dapat petunjuk kepada kebenaran, tetapi Allah tidak merezekikan kepadanya hidayatut taufiq. Maka dia dah sampai kepadanya dakwah Islam, sampai kepadanya seruan agama Islam, sampai kepadanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar orang pergi ceramah tentang Islam, dia dengar tentang orang bercakap tentang jalan yang lurus dan sebagainya. Dia dengar ayat Al-Quran, dia dengar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah tidak rezekikan kepadanya taufik untuk ikut. Allah tidak rezekikan kepadanya taufik untuk ikut. Hak ni yang selalu kita dengar doa, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, engkau tunjukkanlah kepada aku yang benar itu benar, kemudian engkau rezekikan supaya aku mengikuti kebenaran tersebut. Ya Allah, engkau tunjukkan aku kebatilan itu batil, dan engkau rezekikan kepadaku untuk aku menjauhi kebatilan tersebut. Ini yang kita maksudkan daripada hidayatul dilalah atau hidayah petunjuk membawa kepada hidayatul taufiq. Kerana Al-Quran sendiri menceritakan adanya orang-orang sebahagiannya apabila sampai kepadanya hidayah, maka dia memilih al-ama, dia memilih yang buta,
Maksudnya dia tak nak ikut kebenaran yang itu, tetapi dia tetap atas kebodohannya dan kejahilannya, dan dia mengikut kebutaan hati, jantung, mata hatinya, maka menyebabkan dia tidak menerima ataupun tidak direzekikan hidayatut taufiq. Maka ini adalah suatu perkara yang penting untuk kita memahaminya. Sebab itu ada sebahagian orang yang mungkin duduk dalam negara Islam tapi dia tidak dapat masuk Islam ataupun dia tak mau ikut, dia tak nak masuk agama Islam. Ada orang mungkin dia dengar ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, tapi dia tak ada rasa di dalam hatinya nak ikut sunnah Nabi. Sebaliknya dia mengikut sebaliknya, iaitu apa salahnya yang ini, apa salahnya yang ini. Tak semestinya yang Nabi tak buat itu tak boleh dibuat. Maka ini antara bentuk yang tidak direzekikan hidayatut taufiq kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita hidayatut taufiq yang akhirnya menyebabkan kita mengikut hidayah Allah Azza wa Jalla, dan Allah rezekikan kepada kita sayang kepada agama kita, sayang kepada Rasul, dan menyebabkan kita direzekikan oleh Allah untuk ittiba', mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tatba'u zalika akan mengikut daripada hidayatu irsyad, hidayatu petunjuk tadi tu, dia diikuti dengan hidayatu taufiq, iaitu hidayatu taufiq wal ilham, iaitu Allah mau merezekikan dia kepada untuk dia beramal saleh dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, wa mutaba'at rasulih, dan mengikut rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Idh la qabula lil a'mali illa bil amrayn, kerana tidak ada ataupun tidak diterima sesuatu amalan itu melainkan dua ciri. Pertama, ikhlasul amal lillah, pertama ikhlas yang beramal kepada Allah, dan yang berikutnya adalah mutaba'at rasul, mengikut rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bila disebut ikhlasu al-amal lillah, ikhlasnya beramal kepada Allah, bihaith la yushawwibuhu syai' min ar-riya', maka dalam amalannya dia tidak riya, dan dia tidak hubbus syuhrah, dan dia tidak nak menunjuk-nunjuk, wal-zuhur wal-buruz, walakin yuridu wajha Allah wahdah, tetapi dia nakkan Allah yang tengok dia, dan dia nak Allah yang meredainya. Wa yakunu zalikal amal wifqa ma jaa bih rasul, dan amalannya itu apabila telah menepati syarat pertama ikhlas, iaitu tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, dan berikutnya mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma man yuridu an yudillahu, adapun sebaliknya orang yang Allah nak menyesatkannya, wa amsaka anhu taufiq, dan Allah tidak bagi dia hidayatut taufiq, wa khadhalahu, dan menyebabkan dia khazlan, rugi, wa lam yu'inhu ala nafsihi wa syaitanihi, yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', maka orang yang seumpama ini Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan hati dadanya, ka'annahu yas'adu fis sama', seolah-olahnya dia naik ke tempat yang tinggi, maka dia sesak nafas dan sempit dadanya. Yara fi imtisalil ma'murat wa ijtinabil manhiyat su'ubatan syadidah, maka dia melihat bahawasanya di dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan Allah susah, sa'ubatan syadidah, sangat susah dan sulit. La yara min nafsihi insyirah, maka dia rasa susah benar nak ibadat ke Allah, dia rasa susah benar nak meninggalkan benda haram, susah benar nak meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka dia merasakan dirinya sempit, liyamtathil wa ya'mal, iaitu untuk nak mencontohi Nabi pun sempit, nak ikut sunnah pun susah benar. Wa yantahi amma nuhiya anhu, bal yara hazihi quyudan sa'batan tuqayyidu wa taqdi ala hurriyatihi wa insaniyatihi, yuridu an yantaliq hadha huwa ad-daya'. Fa idza ra'a al-insan min nafsi hadha al-ma'na, maka kalaulah benda ini terjadi kepada seorang hamba, wa waqafa hadha al-mawqif, dan dia merasakan benda ini, fa alayhi, maka wajib kepadanya ayyubadara bil firari ilallah, wajib
bersegera untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, liyukhallisuh, supaya Allah membantunya dalam dia menyelesaikan ataupun menghilangkan problem yang dia rasainya. Wa in waffaqahu Allah subhanahu fi hadha zuruf ila al-firar ilayh waffaqahu tawfiqan. Maka ini yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan harian kita, jika kita merasakan dalam diri kita ni susah nak ibadat, kita rasa susah benar nak melaksanakan amalan ketaatan, kita rasa bila nak buat amalan ketaatan itu macam tak seronok, macam tak ada rasa nikmat. Sebaliknya, kita dikacau dan diganggu dengan syahwat, maka kita dalam kehidupannya buat maksiat lagi senang, dalam kehidupannya buat benda yang haram itu lagi mudah. Maka ini adalah tanda kepada hatinya sempit. Maka dia tak merasakan kelazatan di dalam beribadat kepada Allah. Dia tidak merasakan kelazatan di dalam salat. Dia rasa bahawasanya puasanya itu tak ada apa-apa. Dia merasakan bahawasanya tak maulah, berat benar nak buat amalan salih. Tetapi kalau buat benda yang sebaliknya, benda yang Allah larang, maka itu yang lebih senang dan lebih seronok dia buat. Maka itu kalau sekiranya kita merasakan demikian, maka cepat-cepat balik kepada Allah, istighfar banyak, dan supaya Allah rezekikan kepada kita keampunan, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kelazatan di dalam beribadat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, a'inni ala zikrika wa syukrika, untuk mengingatimu dan untuk mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan beribadat yang terbaik kepadamu. Mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada sifat yang perasaan yang seperti ini, kerana dia salah satu tanda hati kita sempit dan dada kita sempit dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon banyak-banyak kepada Allah supaya Allah Ta'ala mensyarahkan, melapangkan dada kita kepada amalan salih, supaya Allah melapangkan dada kita kepada amalan ketaatan, supaya Allah merasakan dan supaya Allah merezekikan kepada kita nikmat dalam ibadah, supaya Allah merezekikan kepada kita nikmat bila kita mohon doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita rasa seronok dan kita rasa nikmat sangat. Maka tidak kepada balik kepada makhluk, tidak kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebahagian kita pergi ke kubur lagi dia rasa tenang daripada dia berdoa dalam masjid. Sebahagian kita mungkin minta hajat dengan makhluk, itu lebih ditenang daripada minta hajat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah itu adalah tanda-tanda hatinya sempit dan tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencerahkan dan melapangkan dadanya kepada amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yaqul Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, fal-huda wat-tauhidu, maka petunjuk al-huda wat-tauhid dan tauhid kepada Allah, min a'azami asbabi, antara sebab yang paling agung, paling besar di dalam mencerah dan melapangkan dada seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-huda allazi huwa diddud dalalah, kerana al-huda, petunjuk itu vs, lawan kepada ad-dalalah. Huda, petunjuk, lawan kepada kesesatan. Allazi huwa sihhatul mutaba'ah. Al-huda diddud dalal, iaitu petunjuk adalah lawan kepada ad-dalal, kesesatan. Wat tauhidu diddud syirk, dan tauhid itu lawan kepada syirik, dengan dua bentuk syirik, iaitu syirik akbar dan syirik asghar. Maka al-huda wat tauhid, petunjuk dan tauhid adalah sebab paling agung dalam melapangkan dada dan mencerahkan dada. Adapun sebaliknya ad-dalal, iaitu lawan kepada petunjuk, dan juga syirik lawan kepada tauhid, adalah min a'zami asbabi min a'zam, adalah benda yang paling besar di dalam menyempitkan dada seseorang. Maka
At-tauhid ar-rububiyah macam disebutkan tadi, dan juga tauhidul uluhiyah, dan juga tauhidul asma'u was sifat. Kalau sekiranya dia fahami dan dia melaksanakan tuntutannya, maka itu adalah sebab kepada lapangnya dada seseorang. Tidak seumpama orang yang kadang-kadang di dalam rububiyahnya itu betul, tetapi dalam uluhiyahnya itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang kafir dan terjadi kepada Abu Jahal dan seumpama mereka. Mereka ini hanya beriman bahawasanya Allah itu ada, tetapi mereka ini mensyirikkan Allah di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza tamma lil mar'i hadha at-tauhid thumma hasala lahu al-huda, apabila seseorang itu sempurna tauhidnya kepada Allah dan berikutnya mendapat petunjuk Allah, ittiba'u hadi Rasulillah, dan dia mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah penyebab kepada dia akan diterangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asyirku, syirik itu, dan juga ad-dalal, kesesatan itu adalah sebab yang paling besar sempitnya dada seseorang dan ketatnya hati jantung seseorang. Man 'allaqa qalbuhu bighairillah, seumpama orang yang bergantung jiwa hati jantungnya itu kepada selain Allah, yakhafu min hadha, dia takut kepada makhluk yang ini, wa yuhadhdhiru min zak wa yarju zaidan, dan dia mengharapkan kepada manusia, mengharapkan Zaid. Wa yakhafu Amran, dia takut kepada Amr. Wa yahlifu bi Khalidin, kemudian dia bersumpah dengan Khalid. Maka ini semua adalah penyebab kepada sempitnya dada. Yakhafu min al-jinn wal ins, dia takut kepada jin dan manusia. La yuwahidullah bil mahabbah, dia tidak mentauhidkan Allah dengan mahabbah, kecintaan. War-raghbah, war-rahbah, raghbah, rasa nak ibadah, war-rahbah, takut. Wa yattabi' kullu ma sami', la yabhasu an hadi Rasulillah, maka dia tidak menurut dan tidak mencari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua adalah sebab-sebab penyakit hati. Wa man ubtuliya bi hadza da', sesiapa yang diuji oleh Allah Taala dengan penyakit ini, maka dia telah diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menyempitkan dadanya dan juga menyebabkan dia di dalam kehidupan hariannya itu tidak tenang, dan kehidupan hariannya itu sering orang kata gundah gulana, dan tidak dikurniakan rezeki ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu al-allama Ibn al-Qayyim, dan berkata al-allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, wa minha min asbabi syirahi sadri an-nur allazi yaqzafuhu Allah subhanahu wa ta'ala fi qalbi al-'abdi, wa hadha an-nur nur al-iman. Berkata al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, antara sebab-sebab lapangnya dada itu adalah cahaya. An-nuru, cahaya. Allazi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkan fi qalbil abd, di dalam hati jantung seorang hamba. Dan cahaya inilah yang dipanggil cahaya iman, inilah dipanggil cahaya keimanan. Hazan nur innama yahsulu idza qawiyal iman, dan cahaya ini akan dia hasil daripada kuatnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iman lahu nurun, dan katanya al-iman itu lahu nur. Iman itu ada cahaya. Iman ada cahaya. Walahu ta'am, iman ada rasa. Walahu ladzah, iman ada kesedapannya, kelazatannya. Yatazawwaqul insanu ta'mal iman wa yajidu fi nafsihi lazzatal iman. Sesiapa yang yatazawwaq, merasakan ta'mal iman, rasa iman itu, maka dia akan merasakan di dalam dirinya lazzatul iman, kelazatan beriman. Wa yunawwaru qalbahu bi nuril iman, dan Allah akan terangkan hati jantungnya itu dengan cahaya keimanan.
kullu zalika yang semua itu iza sahha imanahu, kalau sekiranya sahih imannya. So kalau sekiranya imannya tidak sahih, maka dia tidak akan direzekikan oleh Allah kelapangan hati dan jantungnya. Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala memberi dia rasa lazat iman, dan dia rasa dalam jiwanya itu keimanan dia itu membawa dia kepada kelazatan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bermaksud iman sahih. Lal imanul mudda'a, bukan hanya dakwaan saja dia beriman kepada Allah tapi hakikatnya dia tak beriman. Allazi alimallahu minhu imanahu, di mana setiap itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. وهذه الأمور بالنسبة لنا نحن نحكي، ولكن ابن القيم يتحدث حديث إنسان مجدب يحس هذا المعنى في نفسه رحمه الله، فإنه يشرح الصدر هذا النور ويوسعه، ويرى الدنيا عنده ليست بشيء، لا يرى زخارف الدنيا ونعيمها وعذابها ومشاكلها، كل ذلك لا يراه شيئا لأنه ارتبط بنور الإيمان، وهذا النور يربطه الله بالله سبحانه وتعالى، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. Maka seseorang yang diberikan cahaya keimanan ini, maka dia rasa bahwasanya yashrah sadr, dia rasa bahwasanya dadanya itu lapang, wa yuwassi'u, luas, wa yafrahul qalb, hati jantungnya sangat gembira. Daiman fima bainahu wa bainallah fi farahin wa sururin, setiap ketika daiman selalu merasakan keseronokan dan merasa kegembiraan dengan keimanannya itu. Wa in kana fima yabdu linnas wa fi dhiq, walaupun secara zahirnya di hadapan manusia dia itu nampaknya macam sempit hidupnya. Seorang yang qad yakun fi faqr, seorang yang nampak pada mata insan adalah seorang fakir miskin. Fidiq, kehidupannya sempit, rumah tak besar mana pun, kecil. Wa fi tasallat al-a'da'i alaih, nampaknya dalam kehidupannya banyak sangat musuhnya. Nampak sangat orang ni tak suka dengan dia, orang ni tak suka dengan dia, orang ni memusuhi dia. Kama huwa hasilu fi katsirin minal muslihin, sebagaimana yang berlaku banyak kepada orang yang muslihin, orang yang nak muslih, orang yang nak buat perubahan ataupun orang yang dakwah kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Kelihatan dalam kehidupannya banyak musuh. Orang ni musuh dia, orang ni ngata dia, orang ni ngata dia, orang ni buat jahat, buat zalim dengan dia, macam-macam. Secara zahir pandangan manusia nampak kehidupannya macam tak bahagia, nampak kehidupannya nampak macam fakir miskin, tak ada apa pun, rumah pun begitu saja, tak seumpama sebahagian orang yang mungkin Allah nampak rumah besar, kereta besar dan sebagainya. Dan juga apa yang berlaku kepada para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mewarisi kerja para nabi dan para rasul. Kasiran ma yamtahinuhumullahu subhanahu wa ta'ala, banyak di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi an yusallit alaihim a'da'ahum, nampak macam kalah dengan musuh mereka. Lakin fil waqti nafsih yarawna fi anfusihim mahabbatan lillah wa sururan, tapi dalam masa yang sama sebenarnya hatinya itu begitu lapang dan kehidupannya begitu seronok sekali, dan terzahir padanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terzahir kepadanya kegembiraan. Maka kadang-kadang nampak seorang itu kehidupannya tak semegah mana pun. Nampak kehidupannya itu nampak compang-camping saja. Nampak kehidupan itu nampak kefakiran, kemiskinan. Nampak kehidupan itu macam tak disukai oleh orang atas usaha dakwah yang dia buat. Tetapi nampak zahirnya gitu, tetapi secara secara dalamannya dia satu orang yang bahagia sangat. Dia satu orang yang sangat-sangat lapang dadanya. Dia satu orang yang begitu kehidupannya tidak ada problem, bahkan bahagia sekali. Iaitu kerana
dari sudut rohaninya dekat dengan Allah. Dari sudut rohaninya itu, maka dia satu orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kelapangan pada rezeki dan kelapangan pada hati jantungnya. Maka ini keadaan hal Ibn Taymiyah ayyam sijnihi wa nafihi wa ta'dhibihi. Sebagai contoh apa yang berlaku kepada guru, kepada Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, iaitu keadaan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu ayyama sijnihi, pada ketika dia dipenjara, pada ketika dia dinafikan, pada ketika dia diazab oleh orang dan sebagainya. Waliza yahqi an syaikhihi al-allama Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dan begitulah yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Qayyim terhadap gurunya Ibn Taymiyah rahimahullah, indama kana yu'azzibu wa yanfa wa yasjun, ketika mana dia diazab, ketika mana dia dinafikan, dan ketika mana dia dipenjara. Yaqulu jannati fi sadri maza ya'malu a'da'i nafi siyahatan wa sijni khalwatan wa qatli syahadatan. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, jannati fi sadri, sesungguhnya syurga aku itu berada di dalam hati jantungku. Sesungguhnya jannati fi sadri, kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, iaitu satu sosok tubuh yang dibenci oleh ramai orang. Satu individu yang diazab, satu individu yang dizalimi, satu individu yang difitnah, satu individu yang dipenjarakan dalam kehidupannya, iaitu Ibn Taymiyah Al-Imam Al-Allama Al-Hafidh Al-Naqid Al-Faqih. Maka Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah menceritakan tentang gurunya. Hatta Al-Imam Az-Zahabi menceritakan dalam Tazkiratul Huffaz, wa qad imtuhina wa uziya marrat. Ibn Taymiyah itu qad umtuhin wa uziya bimarrat. Uziya marrat maksudnya berkali-kali diuji, berkali-kali disakiti. Wa hubisa biqal'ati Mesir, dipenjara dekat Qal'ah Mesir, wal Qahirah, di Qahirah, wal Iskandariyah, dipenjara dekat Iskandariyah, wa biqal'ati Dimashq marratain, dan dalam penjara dekat Damsyik Syria 2 kali, wa biha tuwfiya fil 20 min Zulqa'dah, maka di dalam penjara dekat Dimashq itu 2 kali, dan kali yang terakhirnya itu iaitu dia dipenjara sehingga wafat, iaitu pada 20 min Zulqa'dah pada tahun 728 Hijrah, fi qa'ati mu'taqilan, di dalam penjara dan dia diikat. Summa juhiza ukhrija ila jami'il balad fashahidahu umamun la yahsun, kemudian dia meninggal dalam tahanan, kemudian mayatnya itu dikeluarkan, dan begitu berbondong-bondong ramainya orang menyaksikan jenazah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Al-Imam Ibn Taymiyah kata di dalam hidupnya, dia kata ketika mana dia dikenakan dengan pelbagai ujian, jannati fi sadri, katanya syurgaku di dalam hati jantungku. Maza ya'malu a'da'i, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku. Nafi siyahatan wa sijni khalwatan, kalau sekiranya dia membuang aku dan sebagainya, itu merupakan siyahah, iaitu aku melancong. Kalau sekiranya aku dipenjara, itu khalwah, maka aku boleh bersendirian, khalwat. Wa qatli syahadah, dan kalau sekiranya dibunuh, maka itu adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam Al-Wabil As-Sayyib. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam Al-Wabil As-Sayyib,
Aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah qaddasallahu ruhahu, semoga Allah menyucikan rohnya, yaqul inna fid dunya jannah, sesungguhnya dekat dunia ini ada syurganya. Man lam yadkhulha, siapa yang tak merasakan, siapa yang tak masuk dalam syurga dekat dunia ni, la yadkhulu jannatal akhirah, maka dia tidak akan masuk dalam syurga pada waktu akhirat nanti. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, yang dinakalkan oleh anak murid beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala anhu. Maka diceritakan tentang gurunya, iaitu Ibn Taimiyah rahimahullah. Walaupun kehidupannya itu diuji dengan pelbagai ujian, walaupun dia diazab, walaupun dia dipenjara dan sebagainya, tetapi dia adalah satu orang yang jiwanya begitu tenang sekali, dan dia begitu satu orang yang jiwanya begitu lapang sekali dan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa saja yang orang buat kepadanya tidak menjadi apa-apa masalah. Bahkan sesiapa sahaja, sebagaimana muqaddimah yang dulu kita telah baca tentang Syekh Al-Allamah, iaitu Muhammad Aman Ibn Ali Al-Jami rahimahullah, dan sebelumnya Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu. Maka apa yang dia kata? Bahawasanya tak perlu sesiapa pun datang minta maaf dengan aku, kerana banyaknya musuhnya. Dia bagi tahu tidak perlu sesiapa pun musuh yang pernah menyakiti dia, pernah ngumpat dia, tak payah datang kepada aku, kerana semuanya telah aku maafkan. Maka ini juga contoh yang ditunjukkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kerana musuh-musuhnya itu langsung tidak diambil hatinya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan juga begitu Syekh Al-Allamah mensyarahkan juzuk kecil ni dalam Zadul Ma'ad, itu Al-Allamah Muhammad Aman Ali Al-Jami. Maka dia dalam hayatnya, maka sebelum dia wafat, dia kata tak perlu siapa-siapa pun mohon minta maaf kepada dia, kerana semuanya dia telah maafkan. Ini adalah antara tanda satu orang yang Allah Subhanahu wa taala mencerahkan hati dadanya dan lapang dalam kehidupannya, kerana hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah disebabkan asas utamanya tauhid kepada Allah Azza wa Jallanya benar, dan tauhid kepada Allah taala itu murni. Dan berikutnya iaitu yang macam kita sebutkan tadi, at-tauhid wal hidayah, hidayah dan tauhid. Maka inilah dia sebab yang paling utama dan sebab yang paling besar sekali. Kalau sekiranya kita nak dalam kehidupan kita ini Allah lapangkan kita, kalau kita nak dalam kehidupan kita ini tidak disempitkan oleh Allah, dan kita nak supaya kehidupan kita tenang dan kehidupan kita diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada apa-apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita melainkan keimanan kita kepada Allah yang akan menenangkan kita, maka hendaklah tauhid kita benar. Dan berikutnya hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala bukan saja bagi kita hidayatul irsyad, bukan saja menunjukkan dapat hidayah yang ditunjuk kepada jalan kebenaran, tetapi kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala merezkikan kepada kita untuk kita mengikuti kebenaran tersebut dan kita merasakan kelazatannya dalam kehidupan kita. Maka zihabun nuril iman minal qalbi min asbabi dayiqah wa harjah, dan hilangnya keimanan ataupun hilangnya cahaya keimanan di dalam hati jantung seseorang itu, maka itu adalah sebab kepada kesempitan. Hilangnya cahaya keimanan di dalam hati jantung seseorang, maka itu adalah penyebab kepada ad-dayiqah, iaitu kehidupan yang sempit. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, فَإِذَا فُقِدَ هَذَا النُّورِ, kalau sekiranya cahaya ini hilang, min qalbil abdi, dalam jiwa jantung seorang hamba, daq, maka akan sempit, wa harj, akan sulit, wa sara fi adyaqi sijnin wa as'abah, dan dia akan merasakan sara fi adyaq, paling sempit sekali, penjara yang paling sempit, wa as'abah, dan paling susah sekali.
Maka begitu yang kita ceritakan tadi, Ibn Taymiyah walaupun di penjara kecil ke, sempit macam mana pun dia rasa luas saja. Maka begitu sebaliknya, orang yang dihilangkan cahaya keimanan dalam hati jantungnya, maka dia akan merasakan penjara yang paling sempit sekali, wa as'abahu, dan akan susah sekali kehidupannya. Wa qad yakun fi ma yabdu lin-nas fi na'im fi rahatin. Nampak secara zahirnya hidup tenang, nampak secara zahirnya hidup rumah cantik, rumah besar. Lakin fima bainahu wa bainallah, tapi antara dia dengan Allah, idza faqad zalika nur, kalau hilangnya cahaya tersebut, daqa sadrah, maka hatinya akan jadi sempit. Wa hadhihi al-ma'ani kulliha fima bainal 'abdi wa bainar rabb, maka makna semua ini adalah antara seorang hamba dengan Tuhannya. وأما ما يحصل للإنسان من متع الدنيا فهذه المتع قد يحصل منها لأعداء الله الكفار. Kerana kita perlu ingat, kadang-kadang apa yang kita dapat daripada kesenangan dan kenikmatan hidup dekat dunia ini telah pun ada pada a'da'illah, ada pada musuh-musuh Allah. Orang kafir juga merasa ketenangan, maksudnya merasakan dunia yang begitu, kehidupan dunia yang dia rasa begitu nikmat sekali. Duduk atas muka bumi dengan kereta yang mewah, kemudian hidup dengan begitu kaya raya dan sebagainya, itu dirasai sendiri oleh orang kafir sendiri. Ma la yahsulu li awliya'illahi ta'ala ay laysat hiya al-mi'yar, tapi itu bukan penimbang dan itu bukan penentu kepada kehidupan dunia. Kerana kehidupan dunia ni tadi bukan ditimbang berdasarkan mata, bukan ditimbang berdasarkan kenikmatan dunia. Kerana itu Islam mengajar kepada kita jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah rezekikan kepada kita kenikmatan yang sebenar, iaitu kenikmatan iman yang membawa kepada kita dalam kehidupan kita ini adalah tauhid yang khalis, tauhid yang suci murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tauhid yang suci murni yang jauh daripada syirik ini, maka Allah rezekikan kepada kita hidayah, iaitu hidayah taufiq, iaitu hidayah supaya kita mengikut hidayah tersebut dan kita merasa kelazatan keimanan kita kepada Allah, kelazatan di dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kepada kita syurga Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum itu Allah merasakan kepada kita syurga dunia dulu, baru insya-Allah Allah akan merasakan kepada kita syurga yang di sana itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam perbahasan kitab kita ni insya-Allah pada minggu hadapan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih.